Nak ke seorang apa nama muslimat lah Facebook, nampak comel tak gambar orang, hanya tak gambar orang lain, ni faham. Bila mari Minang lagi ni muka, dia tuan-tuan sekalian, itu dipanggil indah khabar dari rupa. Boleh faham? Hari kiamat perihal syurga, indah rupa dari khabar. Dan perihal api neraka pula lebih dahsyat daripada khabar. Jadi itu makna laisal khabar kal muayanah. Tidaklah sama khabar yang dalam Quran dan dalam hadis Nabi SAW dengan hak sebenar yang kita akan hadapi. Jadi tuan-tuan sekalian, yang tahu keadaan syurga hanyalah beberapa orang sahaja. Kalau manusia dia 3 orang ni. Kalau manusia 3 orang saja yang Allah beri mereka ni kamalul yakin, sesempurna yakin. Bukan saja kenal, bukan saja tahu, rasa terus duduk dalam syurga. Yang pertama Nabi Adam alaihi salam, yang Allah Ta'ala beri duduk lama dalam syurga. Yang kedua Nabi Idris, Allah jemput sekejap masuk dalam syurga. Yang ketiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jemput jadi tetamu pada malam Al-Isra'u wal Mi'raj. Wattala'tu fil jannah fara'aitu anna aksara ahliha al-fuqara wa ra'aitu fin nar wattala'tu fin nar fara'aitu anna aksara ahliha an-nisa, kata Nabi. Aku dah jengok dah dalam syurga. Ini dalil hadis sahih. Aku jengok dah malam Al-Isra wal Mi'raj dalam syurga, dan aku tengok ramai, bukan semua, ramai. Yang terlebih ramainya orang fakir, yang reda dengan fakirnya. Orang kaya dah masuk juga, cuma ramai orang fakir yang reda dengan fakirnya. Dan orang fakir dah masuk juga. Faham adik-adik ni? Aksara makna apa? Yang terlebih ramai. Tak ada orang masuk syurga kerana fakir. Tak ada orang masuk syurga kerana kaya. Tidak ada orang masuk syurga kerana comel. Tak ada orang masuk syurga kerana uduh. Masuk syurga kerana apa? Iman dan takwa. Fakir beriman, syurgalah. Kaya beriman, takwa, syurgalah. Cuma kebanyakan disebut oleh Nabi. Wattala'tu fin nar, dan aku telah jengok dalam neraka Jahannam. Fara'aitu anna aksara ahliha, ramai ahlinya, kebanyakan ahlinya an-nisa, perempuan. Orang lelaki dah masuk juga. Cuma kebanyakan mereka ini sabda Nabi. Ini dalil Nabi telah merasai. Jadi tuan-tuan, dah apa tujuan cerita ni? Nak beri gambaran dulu. Gambaran pun dahsyat dah. Yang orang beriman bila dengar bila disebut pada mereka ayat Quran, wajilat qulubuhum, bergetar hati kerana takut mendengar khabar berita daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada pun yang sebenar lebih dahsyat. Bab tu syurga dan neraka asasnya pada 3 perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mala ainun ra'at, barang tak pernah dilihat oleh mata. Wala uzunun sami'at, tak pernah dengar oleh telinga. Hakikatnya kan ada orang kata tutup telinga bunyi, tuan-tuan tutup. Sungguh ni tutup dua-dua. Sungguh dok kurang bunyi betul tak? Ada orang kata tu lah bunyi air sungai lah syurga. Reka tuan-tuan. Wala uzunun sami'at, barang syurga neraka tak pernah dengar. Ada bunyi sungai lah syurga. Jadi tuan-tuan rahmati Allah tu reka belaka. Wala khatara ala qalbi bashar. Yang ketiga, asas syurga neraka dia tak boleh dibayang dalam hati. Bayang syurga besar sekian-sekian tu masih dunia. Bayang azab neraka sekian-sekian kita bayang tu masih lagi dunia. Allah Ta'ala tak pernah tunjuk pada manusia atas dunia. Baik, maka ayat ni Allah Ta'ala cerita tentang beberapa gambaran saat berlakunya antara rahsia Allah atas muka dunia, itulah hari kiamat. Ayat ni kata tuan pengarang, Allah terang kekuasaan. Setelah Allah Ta'ala sebut tentang kuasa Allah mengembalikan hidup setelah mati, Allah cerita pula gambaran malapetaka yang mak besar yang akan datang menimpa kita. Manusia pun teringat apa yang dikerjanya. Yang pertama Allah Ta'ala sebut, fa idza ja'atit tammatul kubra,
Apabila mari malapetaka yang sangat besar, iaitu hari kiamat, nombor satu Allah kata yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Manusia akan ingat semula, dia akan flashback balik semula tuan-tuan, satu persatu apa yang dia buat atas muka dunia. Hak inilah yang menyebabkan mereka tak perasan siapa yang duduk depan, tak perasan siapa duduk sebelah, kepala tak pusing memikirkan apa yang dibuat atas dunia. Tuan-tuan, atas dunia pun kalau kita serabu tak ada nak mikir bab lain. Betul tak? Orang yang angau bercinta ingat kekasih dia, cakap dengan dia tak sedar. Ni tuan-tuan, orang fikir bab yang mengusingkan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Allah tak bilang pada tak ingat apa yang dia buat, daripada dosa pahala sekecil-kecil barang sehingga sebesar-besar perkara. Bayang teringat mula pada dosa, pada dosa, mari pahala suti apuh mula dosa tuan-tuan sekalian. Cuba tuan-tuan bayang, ketika itu Allah Ta'ala buat manusia tak fikir hal lain kecuali apa yang telah mereka buat atas muka dunia. Wa burrizatil jahimu liman yara. Yang kedua kata Allah Ta'ala, setelah terlihat dalam buku catatannya, diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang, sama ada mukmin maupun kafir boleh melihatnya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Taha, akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sengaja aku tutup, aku susuk api neraka. Dan kita ahlu sunnah wal jamaah wajib yakin, wajib ragu gugur akidah murtad serta merta, wajib yakin neraka lama dah siap. Dalil walaqad zara'na li jahannam, walaqad zara'na, Allah guna fi'lul madi past tense. Sesungguhnya telah kami siapkan, kami dah sediakan api neraka. Apa makna? Dah berlalu lah. Betul tak? Past tense ni barang dah berlalu. Fi'lul madi kata perbuatan bagi perbuatan yang telah siap. Faham lagi? Saya telah makan petang kat gang tu, orang gila cakap gitu. Faham? Saya telah makan pagi tadi. Boleh faham ni? Itu fi'lul madi. Zara'na fi'lul madi. Walaqad zara'na, qad, lam di situ lam taukid. Qad masuk pada fi'il mudhari' membawa makna takkid. Fi'il madi. Kalau masuk fi'il mudhari' qad dijadi kadang-kadang. Qad yazhabu fi'il mudhari' kadang-kadang dia pergi. Tapi bila masuk fi'il madhi qad zahaba, sungguh dia telah pergi. Perkataan sama, masuk selepasnya kalimah yang berbeza fi'ilnya tuan-tuan, jadi maknanya berubah. Faham-faham lah, tak faham buat faham sudah. Saya nak gambarkan betapa tinggi bahasa Quran. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, walaqad lamut taukid, qad masuk pula, taukid pula, sungguh. Allah Ta'ala kata sungguh dan sungguh telah lama aku sediakan api neraka, li jahannam, aku sediakan lama api neraka, kasiran minal jinni wal ins, untuk diisi dalamnya jin dan manusia yang jenis degil nak ikut perintah Allah Ta'ala. Maka wajib yakin sudah ada. Dan mana ustaz? Akadu ukhfiha, Allah kata aku sengaja susuk. Apa tujuan susuk? Litujza kullu nafsin bima tas'a, nak uji manusia benar-benar percaya tak apa yang aku sebut, lalu mereka beramal kerana meyakini apa yang aku sebut. Nampak diguna kalimah sama. Ayat tadi Allah Ta'ala kata apa? Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, fi'il madhi. Litujza kullu nafsin bima tas'a, sama kan? Fi'il mudhari'. Tak lain tak bukan, tuan-tuan nak tengok apa yang kita nak amal. Faham?
Maka atas dunia Allah nak tengok apa? Amal. Hari kiamat yang Allah kira apa dia? Matasa amalan kita. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, Allah Ta'ala tutup menjadi rahsia kepada semua manusia sebagai ujian. Kalau dak rahsia dak panggil ujian. Faham tak? Tanya anak, esok periksa apa? Anak kata periksa sejarah. Cikgu kata soalan periksa muka surat 50 sampai 70. Hak lain tak payah baca, tu dak panggil periksa. Faham? Siap khabar dak panggil periksa. Periksa ni rahsia. Nak tahu, nak rasa periksa sebenar tuan-tuan, boleh try belajar di Universiti Azhar lah. Orang tak belajar tak tahu. Anak saudara dia belajar Azhar tak dulu satu subjek, dia kata belajar apa tak dulu mak. Maklum tu lah, kita belajar sekali. Universiti Azhar dia tak ada soalan sport. Universiti Azhar dia tak ada surat ni tak ada. Universiti Azhar kitab 3 jilid Al-Qalyubi wa Umairah, tuan-tuan rahmati Allah, baca habis 3-3. Soalan mana masuk? Dak khabar. Soalan siap dah? Dak. Kita masuk dalam dewan, barulah doktor tulis masa tu soalan. Kena molek. Boleh faham? Kena molek, dia tulis di papan hitam, salin. Dia beri kertas kosong, salin soalan. Kitab kita tebal tu. Soalan saya. Boleh jawab, tak boleh jawab, ulang tahun. Bukan repeat masa tu, ulang tahun. Faham tak faham? Tu baru periksa. Kitab tebal tu, mana boleh ada soal dia, nota kaki yang cek bawah. Balik awal. Awak di tuan-tuan sekalian, baru nak alik raya dak dia alik tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, tu contoh nak khabar periksa, baru panggil periksa rahsia. Kalau Allah Ta'ala tunjuk api neraka sekarang ni Masjid Mat Syafi'i bukan setekak 18 tekak, tak muat. Faham? Bukan maya zuhur, maya subuh patah jalan tuan-tuan sekalian, tak muat. Kerana nampak neraka Allah Ta'ala, nampak tak panggil ujian awak benda. Allah Ta'ala atas dunia ni, atau kita duduk atas dunia darul ibtila, negeri uji. Putus dia dari dunia, habis ujian. Habis. Lepas nyawa siapa kehalkung keluar daripada tubuh, habis ujian, tak ada hukum hakang, duduk dalam syurga ataupun neraka. Neraka selama-lamanya. Syurga nikmat senikmat-nikmatnya tanpa ada sebarang ujian. Boleh faham? Sekarang saja tempat ujian. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, Allah Ta'ala gambarkan dalam ayat ini. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ayat tadi, Allah apa nama tadi? Allah perlihatkan pada setiap-tiap orang, sama ada mukmin atau kafir, api neraka Jahannam. Wal a'yazubillah. Tuan-tuan rahmati Allah, dicerita dalam kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan amaran kerah bagi orang yang lala. Itu makna Tanbihul Ghafilin. Dia kata apa tuan-tuan sekalian? Bila api neraka disingkap, diangkat tabirnya, seluruh nabi-nabi berdoa, ya Allah selamatkan aku. Bila disingkap api neraka, seluruh nabi-nabi tidak terkecuali walaupun seorang, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang berdoa, selamatkan umatku. Lalu ada orang tanya, adakah nabi-nabi penting diri sendiri, tak ingat ke umat? Tidak. Ketika itu Allah Ta'ala nak gambarkan betapa dahsyat dan terkejutnya nabi-nabi. Nabi pun terkejut tengok api neraka, sehingga terlupa, sehingga bimbangnya tuan-tuan sekalian, takut yang amat sangat, sehingga berdoa, ya Allah selamatkan aku saja. Kecuali seorang minta selamat umatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fabuhita alladhi kafar. Fabuhita ni terkejut yang amat sangat. Orang Terengganu panggil apa? Kejut bro, kurang lagi selok ke tuan-tuan sekalian. Tu
Fabuhitan lebih kurang selok ke. Memang terkejut sungguh. Sebab apa? Atas dunia tak pernah yakin, tak pernah percaya. Orang sebut bab neraka syurga buat menganjing tuan-tuan sekalian. Habis-habis Kristian percaya ada neraka dan syurga, tapi hanyalah apa dia panggil? Khayalan, bukan jasad. Mereka yakin ada syurga dan neraka, tapi mereka yakin yang pergi ke sana hanya roh, bukan jasad. Ini beza Nasara dengan Islam. Ada pun kita orang mukmin wajib yakin yang diangkat, dibangkit pada yaumul bi'sah, diangkat daripada kubur, hidup semula, roh dan jasad Allah Ta'ala hidup semula. Faham maka tuan-tuan rahmati Allah, masing-masing terkejut, Allah Ta'ala tunjuk depan mata api neraka Jahannam. Besar yang mak sangat, dalam yang mak sangat, warna nyitang, panahnya beratus tahun, hawanya sudah rasa tuan-tuan sekalian. Satu hari kata Nabi SAW, kata sahabat Nabi, saat kami duduk dengan Rasulullah SAW, Is-sami'na wajbah. Tiba-tiba salah seorang di kalangan kami, kami semua lah, sami'na, kami semua terdengar satu wajbah. Wajbah ni dentuman kuat. Lalu Nabi SAW tanya pada sahabat, atadruna ma haza? Kamu tahu apa bunyi dentuman kuat itu? Sahabat Nabi kata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul lebih tahu. Kata Nabi SAW, itulah hajarun, itulah batu, rumiya finnar, yang sangat besar, dia lepor dalam api neraka. Itu baru sapa dari atas tu, bunyi kuat tu baru sapa ke dasarnya, munzu sab'ina kharifan, sejak 70 tahun dulu dia lepor, hari ni baru sapa. Tuan-tuan bayang batu besar baru sapa ke dasar api neraka 70 tahun. Itulah dalamnya api neraka Jahannam. Wallahu a'lam lagu mana gambarannya. Warnanya hitam dan panahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tis'atun wa sittina marrat, 69 api yang paling panas atas dunia kali 69 kali ganda. Api paling panas atas dunia pun kita tak tahu. 100 darjah awak masuk air, 400 darjah untuk cairkan seputih buah kelapa sawit untuk dicairkan jadi minyak, 400 darjah. Besi untuk dicairkan 1000 darjah. Tuan-tuan sekalian, berapa darjah Celsius kah api paling panas atas dunia pun kita tak tahu. Tiba-tiba dikali 69 kali ganda, capuh atas dunia, itulah yang dipanggil 70 kali ganda. Kalau berasa agah dengan api neraka, kalau berasa gagah dengan api neraka, balik kaki minum air kedai kopi, lepas minum isap rokok, tengah cucuh rokok di punggung. Kalau berasa agah, ada orang dia agah. Beberapa bulan lepas masuk dalam Facebook, anak gadis dari Terengganu duduk di universiti ikut kumpulan sosialis, Parti Sosialis Malaysia. Lalu dia kata apa? Presiden Parti Sosialis ni orang kafir, membela orang golongan marhain. Dia kata presiden Parti Sosialis ni orang kafir, tapi dia baik. Kalaulah Allah letak dia dalam neraka hanya kerana tak mengucap 2 kalimah syahadah, saya sanggup bersama dia masuk neraka. Dia bercakap gitu. Manusia tak kenal api neraka, Allah boleh bercakap gitu. Tuan-tuan sekalian, orang tak kenal tak takut. Orang yang tak kenal api neraka Allah Ta'ala, dia tak akan takut. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, itu antara gambaran dahsyatnya api neraka Jahannam. Setitik api neraka jatuh atas bumi ni, hancurlah alam ini. Tiba-tiba jasad kita yang kerdil, rasa gong nak tanggung api neraka. 5 minit mayang zuhurnya boleh tinggal, nak tanggung api neraka 80 hukbah. Man taraka salata muta'ammidan abqahu Allahu fin nari 80 hukbah
wa hukbatun samanina sanah, orang yang tinggal semayang dia mukallaf, akil, berakal, tak gila, balik, siapa umur, bulughud dakwah, dakwah siapa pada dia, salimul hawas, cukup panca indera, sihat, tidak cacat, tuan-tuan sekalian. Islam tiba-tiba tak semayang tanpa uzur, Allah kekalkan dia dalam api neraka satu waktu tinggal dalam neraka 80 hukbah. Satu hukbah samanina sanah, 80 tahun akhirat. Satu hari akhirat miqdaruhu alfina sanah. Dan tuan-tuan sekalian, qada satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Allahu Rabbi, tidak terdaya jasad kita yang kerdil ini nak tanggung apa nama tuan-tuan balasan api neraka Jahannam. Jadi buang ego, sombong, berasagah tuan-tuan. Kita tak ada apa-apa, kita kerdil, makhluk hamba lah, tak kira pakat apa, semua kita hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, ketika itu Allah Taala sebut wa burrizatil jahimu liman yara, ditunjuk pada semua api neraka di depan mata. Dah orang buta ustaz, Allah celikkan semula. Hari kiamat tak ada orang cacat. Boleh faham? Dengar molek ni, hari kiamat orang tak ada kaki ada kaki. Orang buta mata celik matanya. Boleh faham? Kecuali orang yang celik Allah butakan, ada? Tu ada. Orang tua jadi muda, Allah Ta'ala beri ada mata belaka. Kecuali orang yang celik Allah butakan, hak tu ada. Antaranya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa man a'rada an zikri, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah Ta'ala kata, berapa ramai manusia wa man a'rada an zikri, dia pusing, berpaling, sombong, angkuh, gong, apa lagi nak sebut tuan-tuan sekalian, daripada ayat-ayatku. Wa man a'rada, barang siapa yang berpaling, an zikri, zikri, az-zikr salah satu nama bagi Quran. Al-Quran, az-zikr, at-tanzil, al-furqan, al-huda, ini semua nama-nama Al-Quran. Biasa kita panggil Al-Quran lah. Al-kitab juga nama bagi Quran. Zalikal kitabu la raiba fi. Al-kitab itu Quran. Wa man a'rada an zikri, barang siapa yang Allah Ta'ala wak mari peringatan, sombong, tak mau ikut, fa inna lahu ma'isyatan danka. Yang pertama, orang jenis ni Allah akan beri hidupnya sempit. Kalau dia senyum-senyum pelawak, tuan-tuan sekalian, Allah beri jiwanya sempit. Yang pertama, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ni Allah bangkit pada kubur hari kiamat, dua matanya buta. Ni yang saya maksudkan tadi. Boleh faham? Ni dalil. Lalu mereka tanya pada Allah, qala rabbi, wahai Tuhan, lima hasyartani a'ma, kenapa bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, dulu atas dunia aku celik, spek udah akak. Spek dah aja kenal tuan-tuan, power molek. Wa qad kuntu basira, dulu aku celik. Allah jawab apa? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Inilah balasan saat aku buat mari peringatan dalam ayat Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanasitaha, kamu buat lupa. Tahu haram langgar macam tahu Allah Ta'ala marah, langgar. Wajib tahu dah, langgar, tinggal. Wa kadzalika al-yawma tunsa, hari ni giliran aku pula untuk lupakan kamu. Jadi petanda salah satu orang tu Allah lupa, mata dulu celek buta. Lipat ni ada pun yang dulu buta Islam, beriman Allah celekkan matanya hari kiamat. Boleh faham ni? Habis
Kemudian tuan-tuan rahmati Allah, terdapat di dalamnya orang yang melampaui batas disebabkan zalim dan takabbur. Juga orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia dengan menuruti sahaja kehendak nafsu syahwatnya dan melupakan sama sekali amalan untuk akhirat. Maka sesungguhnya neraka jahim yang menyala-nyala itulah tempat tinggalnya. Neraka jahim kalau ikut pandangan ulama, neraka tingkat nombor 2. Likulli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad laha sab'atu abwabin. Neraka itu ada 7 pintu. Likulli babin minhum juz'um maqsum. Tiap-tiap pintu itu ada golongan tertentu yang akan masuk. Yang paling tinggi naru jahannam, yang nombor 2 narul jahim dibagi. Naru jahannam pun tak tahan dah. Dia lebih dalam, lebih panas. Paling bawah sekali patak neraka tempat orang munafik, narun hawiyah. Setengah ulama sebut itulah neraka paling panas. Hak paling atas tuan-tuan tak tahan dah. Hak paling atas, hawa api neraka pun tak tahan. Jadi tuan-tuan, siapa yang duduk dalam neraka jahim ini, tolong ingat, antara isi kandung neraka jahim yang pertama, fa'amma man tagha. Masih duduk atas dunia, dia pakai pakaian tagha, dia panggil, bersifat dengan sifat tagha. Apa makna tagha? Melampaui batas Allah Ta'ala. Allah Ta'ala atau kita duduk atas dunia, buat nak buat apa pun, jangan langgar sepadang sudah. Ni faham? Orang adik kita kata, mari rumah aku ni, buat macam rumah sendiri sudahlah. Walaupun dia sebut buat macam rumah sendiri, boleh tak kita minta gerang dengan dia nak jual rumah tu? Tak boleh. Tun bank orang panggil. Duduk atas muka bumi Allah, ada sepadang lah. Maka sempadan Allah Ta'ala, kata Nabi, sempadan Allah Ta'ala bukan pintu gerbang, faham? Selamat tinggal, tubik ke mamang, faham? Tuan-tuan sekalian, bukan. Sempadan Allah Ta'ala maharimuha, sempadan Allah Ta'ala apa yang Allah haramkan, itu saja. Kalau mazhab Syafi'i, dia pakai al-aslu fil asya al-ibahah. Asal setiap perkara harus dulu. Mari dalil kata makruh, baru jadi makruh. Mari dalil kata haram, baru jadi haram. Ada mazhab asal tiap perkara haram dulu. Mazhab kita asal tiap perkara harus. Makan nasi harus, betul tak? Main bola harus, tengok TV harus. Mari dalil kata haram, baru jadi haram. Makan harus, betul tak? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta sesama kamu dengan cara yang batil, cara salah. Barulah jadi haram. Makan nasi lemak harus, tapi bahan piti masjid haram. Faham? Bahan makan nasi lemak harus, beli piti mana? Piti jumpa tengah jalan, tak tahu hak siapa, haram. Betul tak? Minyak lah. Susu pekat FNN harus, tapi bahan hok lori terbalik haram. Lori susu terbalik dia pakai ambil ramai-ramai. Kenyang dah kita hari ni, kenyang dah, kenyang korak kering hang, boleh faham? Mana boleh ambil hok orang, tak boleh. Barang yang tak tahu tuang tak boleh ambil. Barang jumpa tengah jalan, dia panggil hartu luqatah ataupun al-luqtah dalam kitab fiqh. Tu pun tak boleh ambil. Kena umum ni masjid hak siapa, tak ada orang ngaku lama, tu baru boleh tak lah tabung. Ni hak tuang dia cokoh duk situ. Lori susu tu balik, driver duk cokoh situ. Ada yang ambil balik. Driver apa mengadu, tolonglah beri semula, kalau saya kena bayar 120,000. Alhamdulillah, asyik baik orang kita, dia reti lagi atau mula, itu bagus. Jadi tuan-tuan sekalian, itu syariat Allah Ta'ala. Asal sesuatu buat, mari dalil kata haram, baru haram. Sebab tu jangan melampaui Allah Ta'ala. Allah tak kata haram, kita kata haram, tu melampau pula.
Allah Ta'ala kata wajibnya kata haram, Allah Ta'ala kata haram kata wajib, tak boleh. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, antara barang yang membinasakan manusia duduk dalam narul jahim adalah sifat tagha. Hak ni yang kita panggil tagu ni, tagha, melampau batas. Lah Islam ni dia ada batas tu. Islam ni dia bukan ritual, faham? Agama ritual, Yasin, mayang, ada orang kita faham tu Islam. Tak lain tak ada Islam. Pakcik mari masjid tutup aurat, imam walai tunjuk perlu tu. Sebab apa? Dalam masjid je ada Allah Ta'ala, padang walai tak ada Allah Ta'ala. Ni payah nak faham. Islam itu apa dia? Ad-din. Apa itu ad-din? The way of life, cara hidup. Al-Islamu huwa nizamul hayati yatanawalu mazahirul hayati jami'an. Islam itu cara hidup, dia ajar seluruh perkara, daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara ada dalam Islam. Masuk tandas kaki kiri, masuk rumah kaki kanan pun dia ajar tuan-tuan sekalian. Adakah benda besar dak ajar? Betul tak? Agama lain lapar nak akan menatang ke mana, nak sembelih guna pun kita tak boleh. Natang kita nak makan pun ada cara. Lembu tu kita nak makan lah tu, nak makan ada cara. Iza zabahtum fa ahsinu dzibhah. Nak makan kena sembelih, bila nak sembelih kena sembelih cara yang diajar oleh Islam. Putuskan halkum dan mari, orang panggil orang merih-merih tu mari. Betul tak? Tajamkan pisau di tekuk ni, putuskan halkum dan mari. Tuan-tuan baru ni banyak tersebar video nyanyi ke lembu 18 kali. Kalau lembu tu boleh cakap help me, kata lembu, tolong aku sakit woi, kata lembu. Boleh faham? Hak tu pun Islam aja. Tuan-tuan rahmati Allah, nak tidur pun Islam aja. Tak akan meretah negara Islam tak aja. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, setiap inci hidup kita, setiap detik pergerakan masa yang berlalu, ada di sana hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh faham? Bila kita bebas, tak ada hukum akang pada kita, bila kita tidak mukallaf, faham? Gila tak apa lah. Lagi tak siapa umur, budak-budak umur 2 tahun tak apa lah, tak berdosa. Boleh faham? Duk lautang tak siapa dakwah, tak siapa dakwah, tak apa lah. Hari ni agak-agak dia tak siapa dakwah. Berasa tak ada. Saya pergi kampung orang asli 2 butir seteru. Tak tahu 2 butir kita se orang asli 2 butir seteru. Dia jadinya balah dengan bini ni. Bini nak tengok drama Janan ni. Tu lelaki nak tengok bola. Jadi pasang 2. Jadi tuan-tuan sekalian, menapa kaitan Astro dengan siapa dakwah? Dalam Astro kan ada Astro Oasis. Betul tak? Ada TV Hijrah tuan-tuan sekalian. Itu maknanya. Jadi kalau tak ada tu tak apa. Maka saya nak tanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada pak ni, kena tanggung hukum Tuhan. Bangun tidur siapa tidur. Nak tanya selesai ni. Yang pertama, akil, berakal. Tuan-tuan berakal tak? Kasar soalan dah, bukan nak tanya, bukan nak khabar tak ada otak, bukan tanya. Tahu dah ada akal tapi nak biar faham ada. Ada akal? Ada. Yang kedua, balik lagi. Tak balik lagi. Janggut putih dah. Tak balik lagi rumah, bukan balik. Balik dah. Yang ketiga, siapa dakwah? Siapa? 2 tiang api masjid ngajar. Selang 2 tiang api surau ngajar. Siapa dakwah? Betul tak? Soalan kereta lah radio. Tak usah ke iKing, THR gegar. Siapa gegar kereta? Ada juga tazkirah tuan-tuan sekalian. Bernama pun ada tazkirah. Radio jepuk kita tazkirah tuan-tuan rahmati Allah. Jepuk tazkirah radio pun ada. Saya kata tak ada. Dia kata kalau ustaz tak ada, kami akan mari kuliah ustaz, rekod. Boleh ustaz? Boleh. Hari mari rekod. Saya ingat lagi, saya mari mayang zuhur masjid ni. Belum nak mayang, sahabat telefon.
Ustaz tengah kuliah kau. Kalau aku tengah kuliah tak kat telefon. Faham? Dia tuan-tuan Islam macam orang tanya gini dalam mesej, tidur tak pergi? Kita berjawab tidur dah. Kalau tidur boleh jawab? Tak boleh jawab. Dia tuan-tuan rahmati Allah, kita ada kalau tengah kuliah tak boleh jawab telefon. Tak kuliah dia, ingat Ustaz kuliah ada lah radio rakaman. Rakaman. Jadi apa makna? Masuklah kereta dia kuliah. Balik rumah lah TV ada. Tanyalah Ustaz, soal lah Ustaz ditanya macam-macam ada. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, siapa dakwah yang kepak sempurna dak panca indera, mata nampak, telinga dengar. Maka tuan-tuan rahmati Allah, kita dipanggil mukallaf. Bila nama mukallaf, apa makna? Yang menanggung taklif. Tanggung apa taklif? 5 hukum taklifi: wajib, haram, sunat, makruh, harus. Bangun tidur, siapa tidur. 5 ni lah tuan-tuan, jangan langgar. Langgar 5 lah dia panggil tagha. Boleh faham lagi? Kalau faham kita berhenti saja. Dengar dak orang azan. Dengar, jawab dulu insya-Allah. La ilaha illallah. Ati sayyidina Semi muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi itu makna tagha, melampaui batas Allah taala. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, tujuan nabi-nabi para rasul mari atas muka dunia ni, bilangan nabi para rasul 124,000. Tu pun ada yang Allah taala kata minhum man qasasna alaika, tu pun ada yang aku cerita, wa minhum man lam naqsus alaik, tu pun ada yang aku dak cerita. Ramai-ramai nabi ni kaum je lain, muka je lain, mari tujuan sama. Yang pertama nak ajak manusia an'budullah, jadi hamba abdi pada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi sifat taghut. Nah, taghut tu taghut. Ni faham jadi tuan-tuan sekalian, Allah Taala buat mari agama bukan nak menyusahkan kita, tapi awak mari sepadang untuk jaga kita, itu saja.
Allah Ta'ala awak mari fitrah, lalu dia halang fitrah, itu zalim. Bukan sifat Allah Ta'ala. Apa nama Allah Ta'ala kata apa dalam Quran? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Islam itu fitrah yang Allah Ta'ala tahu, yang bersesuaian dengan fitrah manusia. Apa dia fitrah? Barang semula jadi yang duduk pada diri manusia. Tak payah ambil tambah, tak payah siapa-siapa aja, memang dia ada semula jadi. Yang pertama antaranya lapar nak makan, betul tak? Dahaga nak minum. Tengok orang puang rasa no. Bila nak orang puang menikah dah, nak anak. Lepas tu kasih kemah, perok. Orang puang, orang lelaki, wal khail, kata Allah Ta'ala, kenderaan. Ini dia panggil fitrah. Faham lagi? Jadi tuan-tuan rahmati Allah, bila Allah Ta'ala bagi fitrah, Allah pun halang. Lapar nak makan, Allah kata haram makan, itu zalim. Inni haramtu zulma ala nafsi, kata Allah yang disebut oleh Nabi dalam hadis kursi, aku haramkan zalim pada diriku, walaupun aku boleh buat, tapi aku haramkan zalim ke atas aku, kata Allah dalam hadis kursi. Mana pula kata Allah, itu hadis kursi, makna asal pada Allah, dilafazkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan rahmati Allah, Allah buat ke mana? Allah sebut dalam Quran, kulu, makanlah. Ini Islam, betul tak? Washrabu, minumlah. Aku tak marah pun. Wala tusrifu, belakang tu mari agama, jangan membazir, jangan melampau batas, jangan makan hak orang, jangan ambil piti atas jalan yang haram. Itu saja, itu agama. Fitrah manusia nak minum, minum lah. Jangan minum yang Allah Ta'ala haram. Innamal khamru, antaranya arak, Allah Ta'ala haramkan. Tapi dalam Quran qat'i, dalilnya tidak sama-sama, ayatnya ayat muhkam, ayat hukum yang jelas. Apa lagi fitrah manusia? Nak kau orang puan nak kau orang lelaki. Siapa sini nak kau orang lelaki? Cakap kan? Kali kira kan? Dia tuan-tuan sekalian, mana tahu jadi kunyi. Zaman ni bahaya ungguh tuan-tuan sekalian. Sini tak ada lah, ni contoh. Tahu kunyi? Kunyi dua makna. Kunyi orang ayang se. Orang muda tahu, pocik-pocik tahu tak? Ayah-ayah haji. Kunyi ni makna sehari tu binatang tu. Nak kau orang lelaki. Dia pegang tangan Tok Imam rasa jaga. Dia tuan-tuan sekalian. Tak ada, tak boleh kau puan nak sama lelaki. Ini canggah dengan fitrah. Mana bukti ustaz kata Allah Ta'ala buat nak kau puan tu fitrah? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Allah Ta'ala hiasi jiwa orang lelaki nak kau orang perempuan. Mafhumul mukhalafah, orang puan nak kau orang lelaki. Tu fitrah. Baik, bila kita nak ke orang puang, apa Allah Ta'ala larang kita kacau orang puang? Dan memang agama kita tak boleh. Allah pun buat mari agama. Nabi kata apa? An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nak ke orang puang, jalan sunnahku adalah nikah. Tu agama. Faham lagi? Allah buat kita nak ke orang puang, Allah tak larang, tapi kena ikut jalan agama, nikah. Allah wa'ala jiwa kita ada ruang berahim main. Ada, tak ada sarang, tak ada. Mesti ada. Kalau tak bukan manusia tu, labi tu. Ni tuan-tuan sekalian, kalau manusia, labi pun nak main tuan-tuan sekalian. Manusia dia mesti ada nak main. Ada minat masing-masing. Boleh faham? Allah buat. Cuma tak sama. Ada orang wahi kereta, ada orang wahi motor, ada orang wahi ngai, ada orang wahi burung. Faham? Mesti ada. Ke ada sini tak ada langsung. Mesti ada. Walaupun tok guru pondok dah. Ayah anda saya tok guru pondok. Dah hilang minat dia dari kecil.
Pak saudara kita cerita, pokmu kalau pergi sawah hilang. Lama kecil-kecil tu dia 2 beradik lelaki, 7, 2 lelaki. Ayah ngoh, pak ngoh saya cerita, pokmu dulu patah kepala hilang. Pak mana? Cari burung. Siapa kela ni jadi tok guru pun tuan-tuan sekalian, masa kosongnya kalau tanya mau abah pergi di mana, abah mu pergi mikat burung atau minat dia. Faham? Ada orang minat ngai, kita ada minat ni kata mak menata apa tunggu lama-lama. Bahasa orang Terengganu lah, nyendengu 5 jam ikan tak boleh sekor habuk, mu dak minat senyap. Orang minat jangan kata walaupun ulama tu Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang letih tadi orang pun curi jorang hilang tih. Dia masing-masing boleh faham tuan-tuan rahmati Allah. Dan Allah Ta'ala sekat, Allah beri, dia sekat zalim. Maka main jangan langgar batas Allah. Ada orang minat menor bola, makan bola, tidur bola, minat menor. Dah salah tak minat bola? Tak salah. Ada ustaznya kasar sangat, dia kata haram tengok bola, haram. Jangan gaduh gitu. Jangan gaduh. Al aslu fil asya al ibahah. Asal saya sebut dah, asal hukum haru. Ada tak dalam Quran sebut haram tengok bola? Ada. Ada tak hadis dan hadis sebut? Tak ada. Bila tak ada nas, asalnya haru dulu. Ya tengok haru. Dak mayang garik berubah jadi haram. Konang masuk dah, tepek cak dah tepi. Terengganu belah ni penyu. Faham? Konang cak dah, dak mayang maghrib di situ jadi haram. Leh. Tengok olah dak haram. Bi. Nganu menang boleh kaku. Negeri Sembilan menang boleh mu. Judi haram. Dah hati dah start ke stadium orang tunjuk lucu haram. Dah mungkin tengok bola tengok lucu. Tu soalan ni. Boleh faham? Kita pergi stadium tengok bola ke tengok lucu? Kena alih kita tengok lucu. Tengok lucu cece. Sama kala dengan seluruh. Ada tuan-tuan sekalian. Orang tengok lucu tengok bola. Ini tuan-tuan rahmati Allah. Tu boleh faham ni. Jadi tuan-tuan, Islam ni comel. Kalau faham comel. Bila jahil tu nampak serba-serbi tak boleh bab jahil. Bila jahil Islam, lahirlah 2 kelompok, mutasyaddidun, terlalu ketat dengan agama, mutasahhilun, terlalu longgar, merasakan agama tu candu yang menyusahkan dia. Ada pun orang yang reti, faham, belajar, dia akan jadi golongan mutamassikun, berpegang teguh dengan Islam. Ni macam orang lain kok, makan cara lain, makan ikut cara Islam. Tidur cara lain kok, tidur cara Islam. Main macam orang lain kok, main cara Islam. Boleh faham? Tu comel Islam. Jadi bila tak faham, jadilah kita orang yang langgar batas Allah, tu dipanggil tagha. Boleh jadi tuan-tuan rahmati Allah, kita ni lepas dengar ni kena lain macam orang lah. Lepas orang dengar dia kena lain macam orang. Jangan ada erti bahasa ukur akal, tak ada. Jangan. Setiap detik, setiap inci kita bergerak, tak terpisah 5 hukum ni kena ingat. Tuan-tuan duduk dalam masjid, duduk dalam pejabat, duduk dalam surau, duduk dalam padang bola, duduk dalam kolam renang, di mana saja tuan-tuan duduk, 5 hukum ni tak pernah terpisah. Buatlah pun nak buat, 5 ni jangan ambil ringan tuan-tuan rahmati Allah. Boleh faham? Anak muda congek mutu, congek masa mayang. Ambu gabang mayang, kenal gabang? Ayah haji mah tak kenal, orang muda kenal tak? Saya RZ tak kenal gabang, bukan saya RZ tu. Gabang. Saya RZ dia tahu gabang set sejik. Congek mutu, kok parking pas sejik. Main bola pada tutup aurat, main bola pada mayang, sanja mayang. Sanja Syah Medah. Tengok bola mak orang dosong. Ustaz Isyamuddin, timbalan Presiden PBSNT cerita, tuan-tuan rahmati Allah, mula-mula nak pergi beli sanja.
Dua kelak nak dia. Dia midfield terbaik Liga Uzbekistan. Midfield terbaik. Faham? Kota nak, Terengganu nak. Dia tanya soalan nombor 1. Terengganu ada masjid tak? Tanya. Ada masjid tak? Dan memang benar pegawai-pegawai cerita pada saya, Sanja jaga semayang. Ni wakil asal Mak SPI tu pun Meksika si pandang tak je masuk. Tak semayang dah. Faham tak? Faham? Bukan orang marah beribu, bukan marah main, bukan marah makan, bukan marah cari makan. Siapa cari makan pada semayang, siapa cari makan pada reti halal haram, siapa kerja cari rezeki pagi petang siang malam pada dan belajar, jangan langgar batas Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham? Habis tuan-tuan. Itu makna tagha. Yang seterusnya, siapakah orang yang jadi isi kandung narul jahim? Orang yang punya sifat yang seruhnya wa asaral hayatad dunya. Orang yang dalam jiwanya asaral hayatad dunya. Dunia beri kesan pada dia. Mana apa? Dunia kawal dia, bukan dia kawal dunia. Kalau bak menega, bak cari piti, kau lupa lagi. Kursus marketing, FBA, nega punya pasal. Salah? Tak salah. Molek lah orang Islam kaya, molek. Kursus tu tuan-tuan, ada kursi pula ujung sekali belakang 200. Nak dapat tiket platinum gold 32,000 bayar tuan-tuan sekalian. Sanggup? Masjid tepi rumah dah aja jejak. Allah tahu 27 darjat semayang jamaah yang tidak mampu dibalah. 27 darjat itu, 1 darjat khairun minad dunya wa ma fiha, lebih mahal pada dunia dan isinya. Tak sanggup bangun lakah 15 minit habis lama semayang jemaah. Tidak ira tuan-tuan, dirinya terkesan dengan kehidupan dunia, lupa pada Allah yang berikan dia nikmat yang terlalu banyak, termasuklah boleh hidup atas muka dunia. Boleh faham? Jadilah orang yang ada dunia tapi dia kawal dunia, bukan dunia kawal dia. Tuan-tuan ingat sahabat Nabi miskin ke? Kita duk selalu dengar sahabat Nabi susah. Jarang orang cerita sahabat Nabi kaya. 10 sahabat yang paling atas, top 10 al-mubasysyirin bil jannah, 10 sahabat yang paling atas, semua kaya-kaya. Sayyidina Osman Ibn Affan, sampai hari ni nama dia ada Bank Arab Saudi. Kenapa? Harta wakafnya terlalu banyak ditinggalkan. Sayyidina Osman Ibn Affan jutawan besar. Abdurrahman Ibn Auf jutawan besar. Khadijatul Kubra jutawan besar. Abu Bakar hartawan, kalau tak ada boleh beli hamba. Betul tak? Tuan-tuan ingat tak bila bin Rabah kena seksa, siapa yang beli dia? Abu Bakar. Orang boleh beli hamba bukan orang barang, orang kaya. Tuan-tuan, kaya mereka tidak di sini, tak tangan. Kita pandai sebut saya nak kaya macam Abdurrahman bin Auf, ambil tang kaya je. Amalan dia kita tak ikut. Sayyidina Osman sekali sedekah tak main macam kita, RM1, RM2. Kali sedekah 100,000 dinar. Perang Tabuk, Nabi kata siapa nak menyumbang, Sayyidina Osman rembah 300 ekor unta. Seekor unta 10,000 kali 300 dak 3 juta. Mainan tuan-tuan sekalian. Kita RM1, pak muda pak tua RM1. Kalau salah masuk 5 riyal lah tabung demang minggu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Tu. Jadi tuan-tuan, bukan salah kaya Allah pergi. Molek orang Islam kaya ramai lagi molek. Tak ada masalah. Orang masjid pakai kereta besar, molek parking depan masjid. Lawan hujah orang yang masjid dah cacau. Jangan. Tunjuk izzah orang yang beragama. Ni faham? Tak ada bab lain, ni ada sipang buat lekeh je. Jangan kadang-kadang kena tunjuk izzah. Nabi SAW apa sifatnya? A'izzatin 'alal mu'mini, azillatin 'alal mu'minina, a'izzatin
'alal kafirin. Beza dengan orang mukmin azillah, lemah lembut, dak ajim meninggi diri Nabi Muhammad. Tapi dengan orang kafir minta maaf. Nabi tunjuk apa tujuan? Bukan nak tunjuk diri, nak tunjuk izzahnya Islam. Faham? Sama orang Islam lemah lembut. Ada seorang juara Gusti Mekah, Ibnu Rukanah. Ini juara ni, champion WWM, World Wrestling Mekah. Ibnu Rukanah kata, Muhammad, berlawan aku mumna aku masuk Islam. Ingat Nabi dok gagah. Dia ingat Nabi dok gagah. Dia kata, Muhammad, ni hadis sahih ni, mai berlawan aku. Lawan Nabi menang, juara Gusti Mekah. Faham? Dia kata, repeat kali lagi. Tak puas hati, repeat. Kalah pula. Repeat kali lagi. Kalah pula. Apa kata Ibnu Rukanah? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam. Dua orang paling gagah negeri Mekah, dua orang ni tak ada orang boleh lawan. Sayyidina Hamzah, Umar Al-Khattab. Kalau kita buru kijang, rusa, kacir, tu pun tembak ke jauh. Sayyidina Umar buru rimah singa. Bukan tembak ke jauh, gocoh terus dengan rimah. Ada sungguh ni. Bukan rimah hak jumpa Bukit Besi itu, bukan. Mana? tu jinak dah tuan-tuan sekalian. Ni rimah sungguh ni, rimah liau. Nya gocoh menang. Senjata pegang belah ni, rimah akut belah ni. Raung depan Kaabah tuan-tuan sekalian. Nak tunjuk agah dia tu ni Sayyidina Umar. Tapi satu hari bila Sayyidina Umar nak bunuh Nabi SAW, ceritanya panjang, kuliah lain lah. Saya nak cerita kemuncak bila jumpa Nabi di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Sahabat lain boleh tengok Umar mari. Ada sahabat kata lebih baik 30 orang lain mari berbanding Umar. Habis huru-hara. Rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ni markah lah, markah. Masa tu orang Islam tak ramai, bersembunyi di situ, dakwah secara sembunyi. Tengok Sayyidina Umar mari, habis takut. Nabi tenang. Sampai depan pintu, Nabi buka, Nabi pegang baju Sayyidina Umar, terakak Sayyidina Umar. Sahabat kata, lah, ada lagi hak gesta. Lebih ada Sayyidina Umar. Nabi Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan, lemah lembut, rendah diri, kena pada tempat sama orang Islam. Dengan orang kafir kena tunjuk tegah. Tiba-tiba hari ni terbalik, musim. Dengan orang kafir tunduk, dengan orang Islam dia jadi lain macam. Faham tak faham? Tak faham sudah tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, itulah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, nak kaya Allah, cari rezeki itu memang kewajipan kita. Nak beribu, nak makan, nak minum, itu semua fitrah. Kawalah dengan agama Allah. Boleh faham? Itu saja tuan-tuan. Dan jangan jadikan dunia yang memberi kesan atas tindakan kita, kerana dunia itu barang yang hina saja di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia sekadar tempat kita singgah untuk beramal saleh, nak pergi pada hari kiamat yang kekal selama-lamanya. Habis tuan-tuan sekalian. Kemudian itu tiga sifat. Malam ni ingat tiga ni pada sifat ahli neraka jahim. Yang pertama apa? Tagha. Yang kedua apa nama? Wa asaral hayatad dunia. Dunia memberi kesan pada dirinya. Dua, bukan tiga, dua. Habis. Kemudian adapun orang yang takut kepada kebesaran Allah dan takut semasa berdiri di hadapannya pada hari dia dihisab, meyakini kudrat dan kekuasaannya, lalu menahan nafsu sehingga dirinya tidak tercebur dalam perkara yang haram, maka syurgalah tempat tinggalnya yang tetap. Setelah Allah Ta'ala cerita tentang neraka dan sifat ahlinya, Allah sebut pula syurga dan sifat ahli syurga. Antaranya yang pertama, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Yang kedua, dua sifat. Yang kedua, wa amma man khafa, ada sifat khauf, takut pada Allah. Nak buat apa? Takut pada Allah Ta'ala. Ada sifat ahli syurga. Yang kedua, wa nahan nafsa 'anil hawa,
menahan nafsunya daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita kena faham malam ni ambil masa lebih sikit. Tuan-tuan sekalian, orang takwa dia bukan tak ada keinginan, bukan. Orang tak ada keinginan tu bukan manusia. Faham? Dia ada nafsu. Sebab tu nafsu tak boleh buang. Nafsu kena lawan, bukan buang, kawal. Kalau buang nafsu, kalau tak ada nafsu, tak jadi khalifah lah kita atas muka bumi. Malaikat ada akal, tak ada nafsu. Boleh faham? Binatang ada nafsu, tak ada akal. Manusia ada akal, ada nafsu. Maka Allah pilih manusia jadi khalifah. Binatang ada nafsu, tak ada akal. Kalau dia khalifah, jahanam bumi ni. Faham? Tuan-tuan haji tengok tak beruk nak ambil pisau orang minta izin. Haji nampak tak? Assalamualaikum. Buku-buku tengok beruk. Beruk hati pisang tandang ada. Tak ada irama gitu jadi tuan-tuan sekalian, itu makna kalau pergi ke dia jahanam bumi ni. Haji tengok tak lembu jeng jalan jeng. Mana lembu? Majlis nikah. Lembu nikah wak wali maturu ada? Tak ada. Indak kau hak tina agama begitu Cuma binatang dia pandai agama, jatang ngerti ni. Manusia teruk lagi. Jatang je bang. Dia tuan-tuan sekalian, ada kata teruk ada binatang Dia tuan-tuan rahmati Allah tu maksudnya. Baik. Kalau Allah Taala pilih khalifah ni malaikat, adakah tak ada nafsu? Tak makmur bumi ni. Dia tak ada nafsu. La ya'kulun, la yashrabun, tak makan, tak minum, la yattasifuna bil anusah, tak ada puang, wala bil zukurah, tak ada lelaki, tak ada nafsu. Bila tak ada nafsu, tak makan, tak minum, dia buat tugas dia, tak makmur bumi ni. Dia faham tak? Maka Allah Ta'ala buat khalifah tu mesti yang ada nafsu, lalu dikawal dengan akal manusia. Nafsu apa? Makan. Bila ada nafsu makan, tubik kedai makan. Bila ada kedai makan, ada orang khiji kedai makan. Bila ada kedai makan, tuan-tuan rahmati Allah, apa lagi? Ada orang khiji tukang masuk. Makmur ni baru sebut kedai makan. Bila ada nafsu minum, macam-macam produk tubik, sangkuit, air pendek, betul tak? Maduria, macam-macam, tuan-tuan rahmati Allah. Boleh faham? Makmur bumi ni. Bila ada nafsu makan, nak makan kena beli, nak beli kena ada pitih, kena hija. Nampak? Makmur ada orang hija JKA, JPJ, polis, ustaz, cikgu, ni makmur. Pusingan bumi ni ekosistemnya tuan-tuan jadi makmur. Allah pilih manusia. Itu tujuan nafsu. Maka nafsu kena dikawal. Boleh faham? Kawan nafsu lah dipanggil agama. Maka dua jenis ahli syurga Allah Ta'ala sebut dalam ayat kali ni. Banyak, cuma ayat malam ni Allah Ta'ala sebut dua sifat. Tuan-tuan balik ingat, sifat ahli neraka dua, melampaui batas Allah, dan dunia mengawal dia, bukan dia kawal dunia. Tu sifat ahli neraka. Sifat ahli syurga pula dua. Yang pertama, fa amma man khafa maqama rabbih, takut benar pada Allah. Nak buat satu perkara, neraka dia buat. Kawan dia kata buat banyak mesti boleh ni. Tak boleh. Esok balik awal aku bang neraka. Ini orang bertakwa. Yang kedua, apa yang dia nak buat, dia tahan nafsu daripada melanggar batas Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham? Ini dua sifat ahli syurga. Lalu Allah kata apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka syurgalah tempat balik orang yang punya sifat ini, sifat yang dua tadi. Kemudian ditanya kepada Nabi Muhammad, bilakah kiamat itu terjadi? Ayat ni tuan-tuan, inilah perangai orang kafir. Bila Allah turun tentang neraka, turun berita tentang syurga, orang beriman lagu mana sifatnya? Gementar, wajilat qulubuhum, gementar, takut, zadathum imana, bertambah iman. Itu sifat orang beriman. Ada pun sifat orang kafir ni, bila cerita syurga neraka, dia tanya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Dah bila nak hari kiamat? Bila? Kau nak tengok ke? Apa makna?
menganjing dia bagi. Faham? Hari ni bukan sifat orang kafir, orang Islam pun ada menganjing bab agama. Hati-hati tuan-tuan sekalian. Boleh faham ni? Padahal untuk malam ni akan datang Allah Taala jawab, "Fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha." Kita sambung pada bulan akan datang. Padahal untuk malam ni saya mohon maaf kalau masa terlebih. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, mudah-mudahan beberapa ayat yang kita baca pada malam ni, ayat 34 sehinggalah 42, tak banyak pun, sikit-sikit kita faham. Qadar ilmu saya yang jahil ini, mudah-mudahan kita tergolong di kalangan mereka yang tadabbur ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala a'la bid darajat wa a'lamu bis shawab. Sebelum saya tutup, satu pengumuman, setiap kuliah saya tuan-tuan sekalian, akan ada meja di luar sana. Yang pertama, atas meja itu ada kupon, kupon dana pembangunan Ma'had Baitur Rahman yang kami sedang nak bangunkan di Bangor Donas. Baru beli tanah, baru tambung tanah, baru siap rolling. Kemudian kita sedang menunggu tarikh pecah tanah daripada Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang serta Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, tanah itu kita beli 200.5, timbung tanah habislah 80 lebih kurang. Kemudian kita nak bangun pula bangunan, insya-Allah. Bangun ni kami 12 orang ahli lembaga pengarah meeting dengan arkitek. InsyaAllah dia dah tunjuk pelang tuan-tuan keseluruhannya. Dana insyaAllah keseluruhan fasa pertama 3 juta dan kedua 3 juta, keseluruhan 6 juta ringgit insyaAllah. Alhamdulillah, bendahari maklum pada saya lebih kurang dana terkumpul, bantuan pada Allah subhanallah. Dulu masa saya nak buat orang kuat yang banyak cadang pembangunan Ma'had ini, Haji Rosli Timbalan Pengurusi. Saya kata nak cari mana PT, dia kata buat dulu ustaz. Buat dulu, buat dulu. Kita ada orang nak jual tanah ni, buat dulu. Alhamdulillah, bila kita buat, Allah Ta'ala datangkan bantuan. Dana terkumpul hampir 700 lebih kurang, 700,000 lebih kurang, Alhamdulillah. Jadi kita terus berjalan, terus berjalan kerana fasa pertama nak guna pakai PT dalam 3 juta ringgit insya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh, siapa nak menyumbang, di belakang ada kupon, boleh dah dapatkan di belakang insya-Allah. Yang kedua, sekeliling meja itu ada jualan. Jualan tu sebahagian hasilnya masuk ke Baitur Rahman Center. Baitur Rahman Center di Sekati dah berjalan 2 tahun. Pusat pengajian fardu ain, ada dalam 50 orang pelajar. Kemudian ada pengajian wagemah, kemudian ada pengajian kitab terbuka. Tiap-tiap hari ada kelas kecuali Rabu dan juga Jumaat saja. Jadi ada 6 orang ustazah, 2 orang ustaz yang mengajar. Jadi tuan-tuan, gaji mereka daripada jurang yang tidak seberapa. Ada yang tak mampu bayar orang, saya kata tak payah bayarlah, saya tolong carilah insya-Allah. Jadi sebahagiannya daripada hasil jualan ni, ada banyak pun bolehlah tampung. Jadi tuan-tuan yang beli barang di belakang tu, sebahagian hasilnya ada untuk yang beri modal, ada untuk yang tukar jaga sikit, kemudian sebahagiannya untuk Baitur Rahman Center insya-Allah. Jadi apa yang ada di belakang, hak baru-baru mari kuliah saya, antaranya CD Quran Juzul Amma. Juzul Amma kita baca ni, bacaan saya sendiri 37 track. Cuma ada masalah sikit daripada syarikat penerbitan baru ni, dia hilang 8 surah. Jadi harganya 20, kita lelong habis RM10 saja nak ambil semula. Hak lain ada hilang dalam 8 surah begitulah, bacaan saya sendiri. Kemudian CD zikir Tubna, juga album saya yang pertama, zikir sekali dengan lagu-lagu yang kita reka lah tuan-tuan sekalian, boleh buat dengar halua telinga insya-Allah. Kemudian ada jus durian Belanda, ada koko tama, ada minyak wangi dan sebagainya. Tuan-tuan tengoklah di belakang sana. Siapa yang sahabat tuan-tuan yang sudi membantu, saya ucap ajarakumullahu jami'an. Allah sahaja yang mampu balas jasa baik tuan-tuan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.